Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih sebab join kelas untuk hari ini 19 hari bulan 11 2020 hari Khamis. Kalau tengok ni tak berapa ramai, tak apalah. Siapa mungkin yang ada masalah, mungkin lain tak clear ke, tapi saya record. Hari tu boleh tengok kot video yang saya buat itu ni. Boleh. Bolehlah paling kurang boleh buat revision sikit-sikit kan. Okey, hari ni saya nak sambung tentang nak habiskan tajuk ni untuk Form 4 dan Form 5, lebih kurang sama aja berkaitan dengan tajuk keimunan. Hari tu kita dah sampai bab keimunan, pertahanan kelas yang ketiga, yang penghasilan antibody tu. Ingat tak? Okay, lepas tu sebenarnya di hujung tu dia ada sikit dia cerita tentang macam mana tindakan-tindakan yang dibuat oleh antibody. Macam mana antibody tu bekerja. Kan dia ada lisin, agglutinin, opsonin, antitoksin. Itu saya nak kamu baca sendirilah. Dia tak ada apa pun. Dia cuma menjelaskan macam mana antigen tu buat antibody tu buat kerja. Sama ada dengan cara lisin ataupun opsonin ataupun antitoksin ataupun agglutinin. Dia ada dalam buku teks. Okay. Dia ayat mudah ya, boleh baca macam tu je dengan gambar aja. Siap. Kalau saya nak kongsi di sini pun kamu boleh tengoklah sana. Tak mana dah. Ada sana dalam buku teks. Kalau siapa yang terbelik tengok tu dia ada lah. Ni. Mana dia tu? Ni. Kan? Lisin, opsonin, antitoksin, agglutinin. Ini Form 4 pun ada juga. Dia menceritakan macam mana antibody itu bekerja. Kan kita baca antibody ni dah barisan pertahanan kelas ketiga dah. Bila dah patogen tu masuk dalam badan kita. And then macam mana antibody yang dihasil tu bekerja. Macam mana dia buat kerja bila antibody tu dihasilkan. Di sinilah dia cerita antibody tu bekerja. Sama ada dengan lisin, opsonin, agglutinin ataupun antitoksin lah. Okay no? Dia baca, dia cerita ayat-ayat mudah je sini, kamu boleh baca lah. Dalam yang cikgu buat form tu, yang peringkat tu dia nak yang mana? Soalan subjektif. Subjektif tu biasa tu dia cerita tentang fagositosis, pseudopodium. Lepas tu saya dah tengok dah sikit-sikit, cuma saya ada mark sikit untuk Saipul dengan Natasha. Saya ada mark sikit, saya tanda sikit. Nanti saya share lah untuk semua boleh tengok. Cerita bab macam mana bila patogen tu masuk, lysosome cernakan. Kita nak cerita benda tu je sebenarnya, simple je. Okay, bukan sampai level ni lah, bukan sampai level ni, tak ada, bukan level. Dalam buku teks cikgu. Dalam buku teks pun ada. Buku teks yang bakul makanan. Yang tu. Fagositosis oleh neutrophil. Ada. Betul, saya tengok banyak. Boleh jawab lah. Okey, saya nak tinggal lah bahagian ni. Bahagian ni boleh baca saja. Kalau bagi budak yang tingkatan 4, Adam. Adam. Asal macam Adam masuk ni. Adam, Anosopia. Okay, kalau macam Form 4 pun dia pun belajar juga benda ni. Kalau dalam sukatan Form 4, dia ada dalam Form 4. Saya rasa Form 4 pun dia ada dibincangkan juga. Form 4 set. Internet sebut ni. Dalam Form 4 pun dia ada bincang benda sama, lisin, agglutinin semua ni. Ni Form 4 punya. Buku teks dia pun macam menarik sikit lah berbanding dengan Form 5 ni. Kesian kat hampa. Dia pun cantik, color-color. Nampak kan? Tapi itulah pada muka kan. Buku teks buruk. Ingat dia pun buku teks dia pun color-color lagi.
Macam dia boleh buat macam mana, pengaglutinan, peneutralan. Itu mungkin istilah lah berbeza sikit. Istilah-istilah yang berbeza, tapi benda yang sama lah. Form 4 pun, geng-geng pelajar tingkatan 4 boleh baca lah nanti macam mana antibody itu bekerja. Mana ni dia? Ni. Pengopsoninan. Kalau dalam form 5 dipanggil opsonin. Lepas tu dia ada penguraian. Penguraian ni kalau untuk form 5 dipanggil lisin. Kalau untuk form 5 dipanggil lisin. Okay. Form 5 dipanggil lisin. Itulah form. Saya nak buat kelas asing untuk form 4, tapi bila jadual diberi serentak, saya cuba gabungkan sekali lah, jimatkan masa. Okay. Form 5 dipanggil lisin. Lepas tu ada lagi tak? Takkan banyak tu je, ada lagi ni. Pengopsinan. Sini ada tak? Macam sikit je. Ni pengaglutinan. Ada pengaglutinan. Aglutinan ni form 5 pun memang panggil aglutinan. Okay. Peneutralan. Peneutralan ni antitoksin. Form 5 dipanggil antitoksin. Ni form 5 dipanggil antitoksin. Okay. Menetralkan toksin. Nampak istilah saja yang berbeza. Okay. Antitoksin. Kamu baca untuk form 5 lah istilah kamu gunakan istilah form 5. Okay. Adik-adik form 4 ni dia bagi istilah-istilah baru. Okay. Tapi benda yang sama je maksudnya. Pembendakan ni apa? Pembendakan antibody dengan antigen terlarut untuk membentuk satu kompleks tidak larut, pembendakan yang mudah dimusnahkan. Ni panggil opsonin. Ni opsonin. Form 5 kita panggil opsonin. Form 5 kita panggil opsonin. So untuk pelajar-pelajar form 5, kamu baca dah buku kamu. Okay, lebih benda yang cerita yang sama, pekerja apa dia punya teknik yang sama, cuma nama je berbeza. Okay, ada di buku teks muka surat muka berapa, muka surat 33. Okay, buku teks form 5 muka surat 33. Balik baca lah. Cerita yang mudah je, simple je. Kali ni saya nak masuk cerita bab pengimunan. Bab pengimunan. Adam, dengar Adam tu macam wujud tapi macam senyap je, lenong apa. Aina Sofia dia minta tolong kak dia tengok. Balkis ada masuk Balkis. Adam, Balkis, dua beradik. Tak apa lah. Okay. Alright. Saya nak masuk contoh tentang pengimunan. Pengimunan. Okay, pengimunan ni bila masuk itu bab ni pun saya dah ada sebut tentang sejauh mana badan kita mampu menahan ataupun melawan jangkitan penyakit. Kalau kita mampu lawan, kita mampu tahan, kita panggil badan kita imun. Badan kita imun. Kita boleh fight, kita boleh melawan benda tu. Okay. Keimunan ni dia ada dua jenis. Okay, ni balik baca lah. Mempunyai upayaan boleh tahan daripada jangkit patogen. Apa benda? Patogen ni mikroorganisma asing lah. Okay. Daripada luar yang bahaya, yang merosakkan, yang mengganggu sistem badan kita. Siapa yang mampu, yang boleh lawan ni, dikatakan dia ada antibody yang cukup lah. Nak main mana antibody ni? Antibody ni terhasil daripada mana? Okay. Daripada dalam badan kita. Macam mana dia boleh terhasil? Cerita dia, apabila dalam badan kita ni dia ada sel darah putih, okay, dia akan menghasilkan antibody dan antibody tu akan bekerja
untuk memberi keimunan dekat badan kita. Keimunan ni ada dua jenis. Keimunan aktif dengan keimunan pasif. Jadi kita tengok keimunan yang aktif dulu. Keimunan aktif ni paling mudah kamu nak faham, dia berlaku, dia mai sendiri daripada dalam tubuh badan kita. Sel-sel limfosit dalam badan menghasilkan antibodi sendiri. Dia buat sendiri. Jadi kita panggil itu keimunan aktif. Okey, keimunan aktif. Tapi aktif ni pula kita boleh bahagikan kepada dua, semula jadi dengan buatan. Senang nak faham, buatan ni dia mai daripada luar. Okay, dari luar. Contohnya kita vaksin lah. Bila kita suntik vaksin dalam badan kita, vaksin tu akan menyebabkan badan kita menghasilkan antibodi. Okay. Contoh macam kita kena macam kita nak mengelakkan daripada kita kena batuk kering. Okay, doktor kita akan ada suntikan yang berkala. Kita pergi hospital macam bayi tu, bila dilahirkan dia ada jadual keimunan, kena bawa pergi cucuk, bulan ni kena pergi cucuk, bulan depan kena pergi cucuk, kena buat suntikan. Macam hampa jugalah kan, tingkatan berapa ada cucuk? Tingkatan 3. Ada 1 dan 3 ada suntikan kan? Suntikan tu maksudnya itu adalah keimunan aktif buatan. Aktif tu maksudnya badan kamu yang akan buat antibodi, tetapi pasal perbuatan dia berpunca daripada kita masukkan daripada luar, kita suntik daripada luar. Bila disuntik masuk, baru badan akan buat antibodi. Suntik apa sebenarnya? Kita kena tahu suntik vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin ni adalah patogen. Patogen tu mikroorganisme asing yang dilemahkan. Suntik masuk dalam badan kita, sel darah putih, limfosit ni akan dapat detect, doktor ni cucuk apa benda masuk dalam badan ni. Cepat-cepat kita buat antibodi. Bila buat antibodi, so badan dah ada antibodi dalam tu. So the next time bila ada contoh macam patogen yang akan menyebabkan batuk kering, so badan dah ready, dah already sedia ada. Betul. Dia ada dah dalam badan kita. Maksudnya kita bersedia lah daripada awal, daripada kecil. Faham no? So sepanjang hidup kita, mungkin tiba-tiba kita pergi mana-mana, ataupun bila umur kita berapa 20 tahun ke 25 tahun, tiba-tiba ada patogen nak masuk untuk menyebabkan batuk kering. So badan kita dah ada. Cuma suntikan ni dia ada yang kita beri dalam bentuk berkala. Mungkin bagi dos yang pertama dalam satu masa, next time ada dos yang seterusnya untuk meningkatkan taraf tahap kita punya keimunan dalam badan kita. Dia lama-lama dia akan drop. Sementara sistem badan kita tu nak kuat, okay, dia akan drop. So bila dah lama-lama kita tambah dos seterusnya. Ada dos 1, dos 2. Kita boleh tengok jadual keimunan tu lah. Okay. Itu kita panggil keimunan. Ya. Yang kami kan form 3 kan ada cucuk kancing gigi tu. Kancing gigi. Lepas tu yang tu dikira vaksin juga. Ya, itu pemvaksinan. Soalan yang bagus. Pemvaksinan kita cucuk itu mengelakkan daripada bakteria yang boleh menyebabkan kancing gigi. Nama bakteria itu adalah kata silap saya tuberculosis. Nanti saya confirm balik bakteria kancing gigi. Sekejap bakteria tuberculosis kata silap saya. Kamu pun boleh cari nanti. Kancing gigi. Bakteria Clostridium tetani. Dah lah lebih kurang macam tu lah. Dia menyebabkan kancing gigi. Nama dia bakteria Clostridium tetani. Dia akan menyebabkan kancing gigi.
Okay, dia bukan virus. Dia yang menyebabkan penyakit ni ada virus, ada bakteria. Okay, macam untuk kacing gigi ni, bakteria. Dia ada dalam, especially dalam benda-benda yang berkarat, kotoran-kotoran, besi-besi berkarat, kotoran-kotoran dalam tanah. Dia suntik dekat kita. Patogen yang dilemahkan. Okay, bakteria tu yang dilemahkan. So, bila the next time, contoh kalau kita luka, kita terpijak paku, kita dah ready badan kita tu untuk fight bakteria Clostridium tu lah. Tapi bila kita terpijak tu, kita sebenarnya kita akan pergi juga hospital. Doktor akan suntik sekali lagi. Sebab selalunya kamu disuntik pada usia berapa? 3 tahun ni. Tingkatan 3 kan? Tetanus toxoid. Okay, tingkatan 3, mungkin kamu kena tu dos dia terlalu tinggi. Tak cukup lah untuk fight. Badan kita dah ready, dah sikit. Tapi pergi hospital sebenarnya doktor akan memberi suntikan lagi untuk menguatkan lagi imunisasi dalam badan kita lah. Bukan bila kita terpijak, aku terpijak paku berkarat. Aku dulu tingkatan 3, aku dah doktor suntik dah, relax. Tak boleh. Doktor mesti akan suntik sekali lagi untuk top up keimunan kita tu. Tu maksudnya. Paling kurang kita dah ready dalam badan kita, dah kenal dah benda tu. Itu vaksin. Okay, patogen yang dilemahkan. Alright. Kalau apa beza dengan semula jadi ni? Semula jadi ni selalunya dia berkaitan dengan bila badan tu dah sembuh daripada penyakit, dia dah biasa kena penyakit tu. Next time bila penyakit tu nak mai, dia tahu dah. Macam campak. Tahu campak? Chicken pox tu. Campak ataupun kita panggil cacar air. Istilah perubatan kita panggil cacar air, chicken pox. Chicken pox tu kalau orang tu dia biasa dah kena campak. Okay, bila dia besar, bila dia sekali lagi tu, selalunya memang tak kena dah lah. Sebab badan dia dah kenal dah penyakit tu. Dia biasa ada sel limfosit B. Ingat kita ada limfosit T dengan limfosit B kan? B tu dia dah simpan memori siap-siap. Dulu biasa kena dah. Patogen ni dia biasa masuk dalam badan aku. Jadi the next time, kalau dia nak masuk saja, aku dah boleh fight. Sebab tu kalau orang kena campak ni, selalunya untuk second time tu susah dah nak kena lah. Dia dapat keimunan tu akibat dia dah biasa kena. Tu kita panggil setelah sembuh daripada penyakit. So the next time insyaAllah dia tak kena dah. Itu maksudnya semula jadi. Tak payah cucuk-cucuk apa dalam badan dia. Untuk keimunan pasif pula. Pasif ni memang badan tak buat. Badan sendiri tak buat. Dia memang pasif. Kalau kita dalam kelas pun kita kata pelajar tu sangat pasif. Pasif ni maksudnya dia tak aktif lah duduk dalam kelas. Slow, harapkan orang tolong, tak memberi respon. Pada tu maksudnya pasif. So kalau di sini, contoh keimunan pasif iaitu penyusuan dan juga plasenta bagi bayi di dalam kandungan. Okay. Kita ambil yang ni dulu. Bayi ni macam penyusuan ni, baby tu dah dilahirkan. Kita ambil dalam plasenta, dalam perut mak tu dulu. So kalau dalam perut mak, dia dapat daripada antibody mak dia lah. Betul tak? Antibody ada dalam darah mak dia yang akan tolong dia jaga sakit apa-apa patogen masuk. Mak dia cover melalui plasenta. Plasenta tu uri lah. Okay, darah mengalir, antibody ada dalam darah mak dia, tolong cover baby tu. Dan satu lagi, penyusuan. Penyusuan tu ada dalam susu ibu lah. Okay, ada dalam susu ibu. Susu ibu ni dia ada benda yang kita panggil susu ibu. Ada satu benda yang kita panggil colostrum. Ataupun nama lainnya susu awal. Dia warna kuning, dia macam lendir sikit awal kuning tu. Susu tu yang paling bernilai. Sebab tu kalau bila baby tu dilahirkan di hospital ataupun di rumah tak kisah, dilahirkan, doktor akan cepat-cepat
bagi baby tu dapat susu yang first keluar daripada ibu. Kita nak grab susu ibu yang awal tu, dia ada kolostrum, dia sangat tinggi dengan kandungan antibody untuk cepat cover dalam budak tu lah, baby tu. Macam kan biasa dengar ada susu awal lembu, susu awal kambing, saya dengar iklan tu. High good apa high good apa saya tak ingat. Dulu ada benda tu. Contoh ni high good high good kot. Ni high good milk ni. Tu ni kan. Bisa dengar ni. Ni mahal juga. Mahal juga. Ni sebenarnya susu awal kambing. Dia ada kolostrum. Kita pula pergi minum kesian kambing tu. Okay? Kita pergi minum. Kita nak mengambil antibody high good. high good. Nak antibody yang ada di dalam susu awal kambing. Susu kambing memang kita bisa minum, tapi kita nak ambil yang agak awal. High good tu. Mahal susu ni juga. Orang kata je susu ni dia kata pegang jadi kuat. Dia kena tukar jadi high quad. Dia tak boleh tukar high good dah, high quad. Tapi itulah ada dekat susu awal mak kita. Dulu-dulu lah dapat. So nak menunjukkan bahawa ini antara ni kita panggil keimunan yang kelas yang semula jadi tapi pasif. Semula jadi yang ada dalam diri seseorang manusia tetapi diterima secara pasif saja bagi seorang bayi. Dia tak buat apa, terima bulat-bulat. Dan keimunan pasif yang satu lagi adalah buatan. Ini pasif lagi memang betul-betul pasif sungguh. Kita suntik antiserum. Suntik terus. Kalau untuk pasif yang ni, keimunan buatan untuk aktif, kita suntik vaksin. Lepas tu, limfosit ataupun sel darah putih akan buat antibody. Dia ada step dia pula. Tapi kalau yang pasif ni memang betul-betul pasif sungguh lah. Tak payah tunggu nak buat antibody. Suntik terus antiserum. Antiserum tu ataupun nama lain dia antitoksin lah. Antitoksin. Antitoksin ni adalah untuk fight terus. Macam patogen yang masuk dalam badan tu lah. Dia terus buat kerja. Betul. Dia terus buat kerja. Musnahkan contoh macam bisa ulang. Kan? Kita kena patut ulang. Terus pergi hospital. Doktor akan suntik benda ni lah. Antiserum ataupun antitoksin ni untuk musnahkan terus. Bukan doktor masukkan vaksin. Adalah kena patut ulang. Tak sanggup nak mati dah. Bibir biru dah. Nanti kita suntik vaksin dulu. Suntik vaksin pula. Nak tunggu antibody pula. Antibody nak buat ambil masa berapa lama. Kadang-kadang pergi sampai dekat seminggu kan. Tu. Kalau antiserum tu, kalau macam COVID ni, kalau kita buat antiserum dia lagi cepat. Itulah. Saya pun tak pasti. Kita kena buat kajian di mak-mak kita. Lah ni depa dalam usaha untuk menghasilkan untuk menghasilkan vaksin kan. Tapi tak ada dengar cerita untuk menghasilkan antiserum ni. Ni level tinggi ni, kebat ni. Cucuk je okey kan. Masuk hospital kena COVID, cek cucuk balik. Cucuk balik kan. Kok ada jual lagu tu? Mungkin dia sebenarnya dia nak menghasilkan macam mana antitoksin ni dihasilkan ataupun antiserum ni. Kalau dalam kes kita manusia, contoh kalau kita kena batuk ulang ataupun kita kena gigit dengan anjing gila, rabies tu, tahu rabies? Bisa dengar kan? Rabies anjing gila. Bukan rabiatul, bukan rabies. Okey. Rabies. Anjing gila. Jadi bila pergi hospital, doktor akan suntik terus untuk fight, settle waktu tu. Tapi benda ni tak mudah nak dapat. Bisa dengar macam mana dia dapatkan antiserum ni? Setahu saya depa dapat antiserum ni dengan cara depa masukkan patogen dekat depa suntik patogen macam bisa ulang tu, bukan suntik lah, suntik ataupun depa bagi ulang tu patuk dekat haiwan-haiwan yang badan dia batas dekat haiwan. Badan yang kuat macam kat kuda kan. Sebenarnya dekat kuda lah. Kuda ni dia punya sistem tubuh dia sangat kuat, sangat hebat lah. Jadi dia boleh bila ulang patuk ataupun suntik bisa ulang dalam badan dia,
sistem badan tu dapat menghasilkan satu antiserum ataupun antitoksin yang boleh fight bisa ulang tu. Jadi kita ambil daripada binatang tu lah. Kita masukkan dalam Antiserum badan. tu kira binatang tu lah. Daripada binatang yang hebat tu lah, yang sistem tubuh dia mampu lebih hebat pada badan kita. Mungkin dia tak boleh ambil dekat kucing. Ambil kucing bagi ulang patut matilah kucing tu. Kucing mungkin tak kuat sistem badan dia. Berterima kasihlah dekat binatang-binatang yang hebat-hebat ni. Kuda. Saya tahu saya kuda lah. Saya tak tahu binatang lain lagi. Kuda saya ingat saya dia kuat. Kuda pun mungkin ada spesies-spesies yang daripada kaji, daripada test. Bila ulat patuk, kuda tu macam tak ada masalah. Dia boleh fight. Dia boleh macam sihat kan. Mungkin badan kuda tu boleh menghasilkan antitoksin. Ambil lah antitoksin daripada kuda tu. Suntik dekat kita. Faham tak? Nanti memang pasti sungguh lah. Tetapi dia ada cerita graf pula. Kalau kita tengok cerita graf. Kalaulah graf untuk si mana pasal buatan ni. Kalau yang cerita yang si pasal buatannya ni. Kalau yang kena patuk ulang tu. Bila kita kena suntik. Arah keturunan dia terus akan drop. Contoh, bila kita kena patuk ulang, antitoksin tu dalam badan kita tinggi lah. So, bila kita cucuk je, keimunan kita terus tinggi. Tapi dalam masa sekejap, dia akan drop. Dia tak akan kekal. Dia tak macam vaksin. Dia, maksudnya di sini, kalau kita dah pergi suntik antiserum tu di hospital lepas kena patuk ulang, kita bila kena patuk ulang mungkin esok lusa kena patuk pula dah. Tak boleh lah saya kemah lah. Aku dah cucuk dah tu ni. Kena pergi cucuk sekali lagi. Sebab dia punya arah kemungkinan dia dia tak kekal. Faham tak? Sekali kena pergi cucuk. Ya, sekali kena pergi cucuk. Jangan duduk sama kemah. Aku dah kena buh dah. Esok lusa aku masuk hutan biar pergi dah. Tak ada masalah lah. Jangan. Itu masalah dah. Kalau untuk graf, kalau untuk keimunan aktif ni, dia ada level dia nampak. Dia semakin bertambah. Bila dia drop sikit. Mungkin kita akan pergi cucuk bagi tambah dia punya level dia untuk upgrade sikit. Okay. Contoh di sini. Macam ni lah graf dia. Jadi kalau macam orang masuk hutan ke, lepas cucuk jasad boleh? Cucuk siap-siap. Cucuk siap-siap maksudnya untuk bersedia saya tak pernah dengar lagi orang bercucuk antiserum bersedia kot kena patuk ulang. Cuma mungkin kesan dia dalam badan bila dia dikesan oleh sistem badan, dia menganggapkan benda tu sebagai benda asing, takut kot. Bila dia masuk, dia tak bekerja, dia tak drop. Jadi dia menjadi macam satu benda asing pula dalam badan kita. Kalau dia masuk dengan adanya bisa, dia akan bekerja dengan bisa tu dan dia akan jadi macam neutral lah. Tapi kalau dalam badan kita tidak ada, dalam badan kita tidak ada bisa ulang, tak sweet, tak ada toksin, dia akan duduk dalam badan kita. Dia tak buat kerja. Kat situ mungkin dia akan menyebabkan jadi situasi lain lah. Mungkin jadi racun ke, ataupun mungkin jadi alahan ke. Mungkin sel darah putih akan menganggapkan tu sebagai benda asing pula. Kan? Dia masuk duduk saja. Pasal apa tiba-tiba masuk? Bisa mana ada pun. Jadi sel darah putih mungkin menganggap tu sebagai benda asing. Mereka semua asing. Yang mungkin sel darah putih akan fight. Dia mungkin akan jadi rash ataupun dia akan lawan balik. Sel darah putih kata ni benda apa ni? Kan? Kita mungkin akan jadi bengkak. Kita akan jadi tak sihat. Mungkin jadi demam. Mungkin jadi ruam dekat badan kita. Kan? Itu ruam tu. Ruam, alergi. Jadi merah-merah. Jadi bengkak. Jadi badan jadi panas. Jadi demam. Itu adalah antara tindak balas yang dilakukan oleh dalam badan kita tu.
hasil sel darah putih dia kesan dapat detect tu. So kalau kita cucuk, dia tak buat kerja pun, saja-saja nak cucuk pasal nak masuk hutan esok lusa, saya rasa itulah hasilnya. Sel darah putih akan menganggapnya sebagai mikroorganisma asing, menganggapkan sebagai patogen, dan dia akan bertindak balas lah. Okay tak? Saya rasa ini adalah soalan kebat ni. Soalan kebat, betul soalan kebat. Saya mungkin boleh bincang dengan kawan-kawan dalam grup bio. Kamu pun ada join ke grup Telegram? Ada join tak? Grup Telegram mana? Telegram yang luar. Ada tak? Luar. Ada? Cuba tanya soalan-soalan bodoh tu. Anggapkan soalan kebat. Buatlah soalan kebat mana-mana muhum bila. Tapi dia pun banyak bagi nota tu. Saya tengok banyak nota perbincangan soalan tak banyak orang jawab kan? Okay, lepas tu dia pun bagi quiz. soalan yang Muiz tanya nanti ni saya akan tanya dalam grup bio SPM ni. Saya nak buatlah soalan mana-mana soalan kebat. Biar dia pun try jawab. Dia pun nak kata apa. Tapi saya menganggapkan itulah jawapan dia. Nanti saya kongsi dengan apa. Tu contoh soalan kebat tu. Dia di luar daripada kita punya dalam buku teks. Okay. Okay. Ni kegunaan aktif buatan. Ke graf dia macam ni lah. Okay. Bila kita suntik kali pertama, bila dia naik, lepas tu bila dia nak drop, kita suntik pula. Okay. Ini untuk graf dia. Sebenarnya kalau dalam soalan dia bagi graf. Okay. Kita kena pastilah ini graf untuk apa, ini graf untuk apa. So kamu kena pastilah melalui graf-graf yang diberi ini keimbunan apa. Itu je sebenarnya tanya. Dia bagi dalam soalan objektif. Dia bagi graf. Kita kena pasti ini keimbunan apa. Okay. Nanti saya bagi contoh soalan lah. Habis kelas lagi. Dan untuk form 5 dia akhiri dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keimunan. Ini pun ada dalam buku teks. Kalau form 4 pun dia kaitkan benda ni lah sebenarnya dia kaitkan dengan AIDS. Kalau form 4 ni saya tengok form 4. Form 4 dia kaitkan dengan form 4 saya tak pasti dia kaitkan dengan apa. Sekejap. Kalau form 5 dia akhiri dengan itulah dengan AIDS. Kalau form 5 dia akhiri dengan AIDS. Kalau form 4 ni tanda ketiga. Keimunan. Contoh dia gambar dia pun macam menarik sikit berbanding dengan apa. Betul ni kan dia kuda. Tu dia kuda. Saya habaq kuda. Okay, benda ni memang saya tak sentuh lagi dengan form 4 sebab tak sampai lagi tajuk ni dengan mereka, tak habis. Ni baru saya buka tengok. Ni ada gambar kuda kat hampa dia tak buka. Ni bagi untuk depa bab sebelah. Depa bab sampai depa sampai bab 15. Banyak bab depa. Kalau ikut peperiksaan akhir tahun depa, exam setakat bab 12 sahaja. Bab 13, 14, 15 bawa pergi tahun depan. Tapi dah bila jadi cuti macam ni, mereka tak ada lah akhir tahun. Saya tak tahu lah nak buat bila. Mungkin buka sekolah kan nanti. Saya tak tahu lah. Tapi yang ni dia ada contoh bab kuda kan. Menarik kan dia punya buku form 4 ni kan. Syok tengok. Kesian kat apa. Di padang muka. Okay, beranak awal. Ni graf dia pun set dia bagi dalam bentuk perbezaan macam ni, senang nak study. So saya akan kongsi juga dengan kamu benda-benda yang lebih kurang sama bila bahan daripada buku teks. Jadi kita nak study tu kita yakin lah. Soalan-soalan SPM pun main daripada buku teks. Jadi bahan-bahan yang lebih kurang sama dia punya maklumat dengan form 5 saya akan kongsikan dalam Telegram tu. Kamu tengok-tengok jeling-jeling lah. Okay lah. Macam dia bagi graf ni kan kita senang nak study kesan dia, tempoh keimunan. Kan? Graf. Okay, saya akan kongsi dengan kamu nantilah. Sama. Dia pakai, dia sembang bab AIDS juga, HIV. Macam mana penyebaran dia. Dia pun sembang dekat HIV saja. Dia tak sembang bab lain. Okay. Kalau bab HIV ni, kamu pun boleh baca sendirilah. Tapi kita sentuh sikit-sikit lah. Cuma saya nak peringat kot saya terlupa, kot saya tak done. Nanti kamu bacalah sikit bab-bab COVID ni no.
COVID COVID-19 ni. Kotlah. Saya tak pasti soalan SPM ni, kata silap saya depa dah buat lama dah. Bila masa depa global tu saya tak pasti, tapi saya risau kot dia masuk dalam soalan kibat bab COVID ni. COVID ni 2019 kan? Ya. 2019 bulan tu, jadi kalau 2020 kemungkinan kok ada dia tanya bab COVID. COVID ni dia virus juga, samalah cerita macam AIDS pun virus juga. Kalau macam kancing gigi tu dia bakteria. Virus ni cerita dia lain sikit. Virus ni tahu macam mana virus ni boleh hidup. Macam mana virus ni boleh hidup kalau kamu baca. Virus ni dia special ni. Virus ni dia tak boleh hidup sendiri tau. Dia kena duduk dalam badan, dalam organisma hidup. Dia akan duduk dalam badan. Macam kita, dia akan duduk dalam sel dalam manusia. Haiwan ataupun manusia. Kalau macam COVID ni, virus COVID-19 ni, coronavirus ni, dia menjangkiti haiwan dengan manusia lah. Okay. Tu kalau COVID, kamu pun rajin lah baca. Dia daripada saluran pernafasan kan? Tapi kalau COVID ni dia lebih suka menyerang saluran pernafasan. Dia suka tahun tu. Lepas tu lama-lama tu dia mula meribak lah, jadi sesak nafas, dia attack habis lah. Itu kamu. Juga macam kalau mati, mikroorganisme tak ni dah, kayaknya dia pun ni. Dia pun tak ada lah. Dia kalau mati tu maksudnya dia tak boleh survive lah. Dia akan duduk dalam perumah. Dia macam parasit lah. Dia masuk duduk, dia akan hidup dalam sel organisma hidup. Itu style orang kata apa? Virus ni. Kalau macam HIV ni, HIV ni macam mana dia mula attack kita, dia akan serang sel limfosit T dalam badan kita. Okay, sel limfosit T ni bila dia kena serang, habis. Sel limfosit T ni bila dia dapat, sebelum, kalau bukan virus HIV lah, kalau virus-virus yang lekeh-lekeh, yang cacak ayam tu bila masuk, bakteria yang cacak ayam tu, cacak nenas tu, dia bila dia detect, dia akan merangsangkan sel limfosit B untuk buat antibody. Tidak? Bukan dia buat, dia akan keluarkan satu bahan supaya sel limfosit B buat antibody. Tapi bila virus HIV ni masuk, dia akan musnahkan sel limfosit T tu. Bila habis tu, B pun tak dapat buat kerja lah. Teruk dah, memang dia attack center dah, pusat yang dia buat kerja daripada awal tu. So bila dah dapat attack T, dia tak boleh rangsang dah untuk B hasilkan antibody. So dia akan jadi problem lah. Badan akan jadi lemah, tak boleh apa saja penyakit mai, badan akan tak boleh lawan. Mai sikit-sikit penyakit lekeh-lekeh pun jadi lekat. Mai penyakit yang batuk ke, batuk kering ke, penyakit yang biasa-biasa saja yang sebelum ni dia boleh fight, tak ada dah, sebab sel limfosit T tu dah condemn, dah kalah dengan HIV. Okay, HIV ni singkatan untuk apa? High immune, nak sebut pun payah. Kalau bahasa Malaysia kita panggil sindrom kurang daya tahan penyakit. Ada di sini ni. Kalau kamu rajin-rajin Google nantilah ni. Dia ada basic. Nanti saya share sikit lah. Ni cerita basic. Cikgu, kalau virus influenza tu? Virus dia sejenis virus. Dia akan serang dalam badan kita. Virus influenza, tu macam dia macam semua, tapi dia level dia tinggi sikit. Virus yang Cuba kena kalau dapat tak saya kena minggu ke? apa dia? Saya tak ingat lah. Virus Kalau kita jangkit benda tu kena ni seminggu tak saya minggu.
kena tak jelas saya nak apa Walina apa dia? Dia Virus kena kuarantin seminggu kalau kalau dapat virus tu. influenza. Influenza dia ada apa? Dia ada tu pula kan influenza A lah, influenza B lah. Virus influenza ni dia yang menyebabkan flu ataupun kita panggil macam sesama lah. Okay. Tapi influenza ni kita tak boleh buat lagi sebab dia ada banyak-banyak jenis influenza. Ada influenza A, ada influenza B, ada C. Tapi kena check balik lah yang mana satu yang paling bahaya lah. Saya pun tak berapa nak ingat, balik baca tengok lah no. Cuba scroll tengok, ada A, ada B, ada C. Nanti try scroll tengok, cari di internet tengok. Yang saya tahu dia ada influenza A, ada B, dia ada juga influenza yang H1N1. Macam mana H1N1, HNN2, yang jadi isu kat negara kita dulu kan. Yang sesama burung tu boleh mati ramai tu. Balik scroll balik cerita kita dulu ni, menyebabkan SARS kan, apa sindrom akut pernafasan tu. Saya pun tak apa nak ingat sangat cerita dia, nak kena baca balik. Tapi kita tahu macam mana virus tu bekerja. Okay, dia akan duduk dalam sel rumah, sel haiwan ataupun sel manusia lah. Dia akan duduk dalam sel hidup. Okay, ni lah AIDS ni, acquired immunodeficiency syndrome. Sindrom kurang daya tahan penyakit. Dia orang yang kena AIDS ni, penyakit. Okay, dia diserang oleh virus HIV. Jangan kata virus AIDS, virus HIV. Ada orang dalam badan dia ada virus HIV, tapi dia tak kena AIDS. Macam tu. Dia hanya pembawa virus HIV. Ada orang yang kena HIV ni, virus HIV dalam badan dia kita panggil pembawa. Dia tak menunjukkan sistem, tak menunjukkan yang dia tu ada virus HIV. Okay, ni kalau macam gambar saya tunjuk ni, ni memang teruk lah, ni memang penyakit AIDS lah. Kan? Kamu pun boleh cari nanti lah. Ini dah ada batuk kering apa semua. Dia kalau orang yang pembawa ni, dia nampak sihat lah. Kita tak tahu. Tak ada tanda penyakit, kita tak kenal. Dia lebih kurang dalam 10 tahun dia boleh hidup dengan HIV di dalam badan dia. Sihat, nampak sihat dalam 10 tahun tu. Tapi bahaya sebab dia boleh jangkiti orang lain. Kamu tahu kan cara-cara macam mana HIV ni boleh menjangkiti? Tahu kan, banyak lah. Banyak cara lah. Kebanyakan kan dia melalui cecair lah. Cecair banyak. Hubungan seks. Kan? Dia boleh go through nantilah. Kalau saya share kat kamu. Air liur, darah, peluh. Okay. Virus HIV terdapat dalam cecair badan ni. Air mani, bendalai faras, susu ibu, air mata. Dia duduk dalam cecair badan lah. Mudah sangatlah mengalir. Betul tak? Peluh. Tapi kalau kita makan dengan orang yang berkongsi makanan dengan orang yang HIV ni macam mana? Ataupun berkongsi, takut jangan. Jadi dia ada cerita di sini. Ini cara-cara jangkitan dulu lah. Okay, nanti saya sharekan slide ni, kamu boleh baca lah. Okay, hubungan seks orang ada HIV. Okay, siapa yang ada HIV lah maksudnya. Siapa ada HIV, ada virus HIV dalam badan dia, dia boleh transmit. Berkongsi jarum suntikan penagih dadah yang ada HIV. Kan dia ada dalam darah kan. Ibu yang positif HIV confirm lah dengan bayi dan memang ada lah. Ini dia tak boleh merebak bekerja sama orang yang ada virus HIV. Nyamuk. Nyamuk tak boleh. Ada orang takut je kan nyamuk dia pergi cucut. Dulu jadi isu kan. Jadi isu soalan kebab mesti keluar. Dia tanya apabila nyamuk tu menggigit orang HIV macam mana? Mampu takut je kita sebenarnya kadang ada.
Kan dia pergi cucuk orang lain isap darah, dia main kat orang lain pula. Dia tidak boleh merebak. Berenang, penyediaan makanan, menggunakan kemudahan awal, aktiviti sukan, dia tak boleh merebak. Tapi sekali-sekali kalau dia tanya, kita cuak je ke? Tidak. Berenang bersama-sama dengan orang ada HIV. Takutnya berpeluh, ayat liuk dia masuk dalam kolam. Okay, takkan tak kena kat kita. Takut. Tapi kalau ikut sini, dia kata tidak boleh merebak. Tapi kalau saya elakkan, saya tahu kalau orang tu kena HIV, nak pergi berenang dengan dia, saya tak pergi. Tidak. Cari pasal. Belajar bersama penyakit HIV. Belajar tu tak apalah. Bersalam tangan pun tak apa. Tapi takut juga kalau berpeluh. Batuk atau bersin. Batuk atau bersin ni pun kalau cecair dalam air liur tu mungkin boleh sampai. Takut. Jadi ini mungkin dia punya, kita panggil apa? Risiko jangkitan tu rendah sangat-sangat lah. Kan? Rendah sangat-sangat. Okay, kita nyamuk tak kena. Okay, berkongsi makanan. Berkongsi makanan ni macam suap apa ni? Takut ke tak mahu? Ni risiko rendah. Kalau dia cukur-cukur rambut macam pergi gunting rambut tu kan takut je kan, sebab tu kalau cukur rambut ni sebenarnya dia patahkan, dia akan guna apa? Pisau cukur tu yang berbeza. Perasan tak? Orang lelaki, orang perempuan saya tak terpasti dah. Dia buang tu dan ambil yang lain. Dia buang ambil yang lain, dia patahkan macam jilet tu, ada sekeping tu dia patah boleh dapat 2. Tu kalau kedai yang tak buang tu saya rasa bahaya tu. Elakkan seks bebas, elakkan seks sebelum nikah. Ingat Muiz, elakkan seks sebelum nikah, Wadina. Sayang setia pada pasangan ini. Alah, benda ni kamu boleh baca lah, duduk saya saja. Nanti saya kongsi dekat kamu. Ini membawa kamu boleh dapat markah lebih lah kalau dalam exam untuk karangan. Masa dah 9:27. Okay. Tak ada apa sangat lah yang saya nak tanya kamu. Nanti saya akan kongsikan dalam Telegram beberapa soalan yang simple. Mungkin petang-petang saat ni kot. Dan mungkin malam ni ataupun esok saya akan kongsikan latihan dalam Google Form lah. Tak apalah mengajar tak nampak. Masa macam cakap dengan buku, cakap komputer. Tak syok masa. Tak ada nikmat. So ada apa-apa nak tanya tak? Saya rasa yang join kelas hari ni Aina, Muiz, Adam, siapa lagi? Adam, Wadina. Ada yang tahu dua. Banyak ni je kot yang asal yang join, dan 4 orang je kan? Aina, Sofia, Muiz, Wadina dengan Adam. Yang lain tu saya tak pasti lah. Tak apalah, no problem. Saya akan tengok video saya takat mana yang boleh faham. Paling kurang kita buat kelas sikit-sikit boleh lah. So ada apa-apa nak tanya tak Muiz, Wadina? Okay, terima kasih join kelas. Terima kasih join kelas nah. Tak apa yang tak faham nanti buka sekolah nanti kita bagi clear balik lah. Okay, nanti saya kongsikan latihan kat kamu sikit no. Tak faham boleh tanya direct lah. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.